Maka Nabi SAW jawab, wahai Aisyah, perkara lebih gawat daripada itu sampai mereka tidak lagi memikirkan akan perkara itu. Orang fikir kalau laki campur dengan perempuan duduk setempat tidak berpakaian. Apa bayangan tuan-tuan? Teruk keadaan ni. Tapi di akhirat kelak tuan-tuan, Nabi menyatakan, wahai Aisyah, keadaan adalah lebih gawat untuk melihat kerana memikirkan tidak tahu apa yang berlaku kepada diri sendiri. Jadi kita nak gambar daripada hadis Rasulullah ini, betapa bukan hanya sekadar dunia manusia akan menghadapi kesusahan, tetapi dahsyatnya kesusahan akhirat itu adalah sangat besar, sehingga sukar untuk kita menggambarkan keadaan tersebut. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda tentang firman Allah yang bermaksud, pada hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, maka baginda telah bersabda, iaitu salah seorang daripada mereka berdiri dalam keadaan penuh keringatnya sampai ke separuh daripada telinga. Waktu ketika mana belum lagi dihisap oleh Allah Ta'ala, waktu manusia dikumpulkan, matahari terlalu hampir dengan keadaan sejengkal di atas kepala, maka salah seorang daripada manusia, bukan seorang dia tuan-tuan, sebahagian daripada manusia itu akan berdiri dalam keadaan keringat penuhnya adalah sampai kepada separuh telinga. Tuan-tuan berdiri, tuan-tuan bayang tuan-tuan macam nak berenang, tuan-tuan berenang telinga separuh. Kalau telinga separuh ni, kalau saya kira lah tuan-tuan, memang bawah kita nak menampai pun tak boleh. Kalau ustaz sikit dia jengket-jengket je nanti ustaz, dia kelak-kelak fikir sendiri macam tu, letih tuan-tuan. Ya, nak cerita keadaan tersebut, dahsyatnya manusia berada dalam keadaan kesusahan itu, maka Nabi menceritakan kesusahan yang berada di waktu akhirat, supaya kita mencari jalan bagaimana untuk mengurangkan keringanan, mengurangkan kesusahan di akhirat. Sebab itulah di tengah-tengah kegerunan ini, orang mukmin akan merasai keadilan Tuhannya. Allah memberi balasan kepadanya disebabkan perbuatannya semasa di dunia, iaitu dia telah berusaha meringankan kesusahan orang yang beriman. Maka pada hari ini, yakni hari kiamat, Allah Ta'ala akan mengurangi kesusahan dan kedukaannya yang berlipat kali ganda. Berdasarkan sabda Rasulullah ini, barang siapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan orang mukmin daripada kesusahannya di dunia, maka Allah akan meringankan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahannya di hari kiamat. Ini gambaran dia tuan-tuan, yang khusus hanya pada orang mukmin. Kalau orang itu tidak beriman pada Allah, kalau orang itu bukan Islam tuan-tuan, dia buat baik kat dunia ni tuan-tuan, dia bantu kesusahan orang, bagi duit kepada orang miskin, tetapi tuan-tuan dia tidak dapat ganjaran ini kerana prasyarat utama yang Nabi SAW letak untuk mendapat keringanan di akhirat itu, mestilah dia menjadi orang Muslim, menjadi orang mukmin. Dan bila dia orang mukmin bantu kesusahan orang lain, Allah Ta'ala akan bantu dia di akhirat pula. Kalaulah kita bayangkan kita ni, Ustaz saya ni rasa teruk perangai saya ni Ustaz, agaknya saya lah yang disebut oleh Nabi yang kata keringat sampai ke telinga. Ya, agaknya kalau kita bantulah orang sebanyak yang mungkin, bantu keringankan kesusahan daripada orang. Cukup dengan kita kata sebelum ni bahas bagi salam, bagi senyuman, itu pun sebahagian daripada bentuk kebaikan yang boleh kita bagi. Nescaya tuan-tuan, agaknya bolehlah kurang, bawa sikit pada dagu ke, lebih baik daripada kita berada di paras telinga tersebut. Itulah di antara perkara yang nak diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada hadis ini, menggambarkan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Hendaklah kita mencari jalan sebanyak mungkin dengan kita membantu orang lain, menghimpunkan kebajikan dengan cara kita melepaskan kesusahan yang ada kepada orang mukmin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga di dalam hadis ini Nabi SAW menyebut bahawa di antara pengajaran yang paling penting adalah untuk kita memudahkan orang yang berhutang. Sebab itu Nabi SAW sebut di dalam hadis ini, Nabi menyatakan, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan daripada orang yang susah dalam keadaan berhutang itu, maka Allah Ta'ala akan beri kemudahan dia di akhirat. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, orang berhutang ni, sebagaimana pernah kita bahaskan, betapa pahala bagi sedekah dengan pahala bagi hutang, banyak pahala bagi hutang daripada pahala bagi sedekah.
Orang sedekah ni tuan-tuan, dia kadang-kadang tak perlu duit tapi sedekah. Kan? Orang sedekah ni kadang-kadang dia tak perlu duit dan memang carrier dia meminta sedekah. Nak buat macam mana tuan-tuan? Dia dah ada benda tu tuan-tuan ya. Tapi kalau orang hutang minta duit nak pinjam ni tuan-tuan, biasanya orang tersebut memang berada di dalam kesusahan. Ada satu hadis Nabi SAW menceritakan 10 kali pahala Allah Ta'ala akan bagi kepada orang bersedekah, tetapi Allah bagi pahala 17 kali ganda kepada orang yang memberi hutang kepada orang yang lain. Itu kaedah terbaik. Sebab itu kadang-kadang bila ada orang ni tuan-tuan nak pinjam, kita bagi. Sebab nak tengok tuan-tuan orang pinjam duit ni muka dia memang malu tuan-tuan. Tapi memang sebagian orang ni ada jadi muka tak malu. Muka tak malu tu kita tepi kan. Itu cerita-cerita yang jarang kita dengar lah. Tapi orang yang susah ni tuan-tuan, dia macam mana pun nak hutang, kalau dia hutang kita bantu lah. Sebab itu kita melepaskan kesusahan orang yang lain. Itu pun dah satu, melepaskan satu kesusahan orang lain. Tapi kata ulama, memberi kemudahan kepada orang berhutang ini juga bukan hanya sekadar memberi hutang tuan-tuan. Yang kedua, ulama kata pemberi hutang menangguhkan tempoh pembayaran ke suatu tempat dan ke suatu waktu yang dia mampu membayar. Ada orang pinjam duit dengan kita 1,000. Dia kata, Ustaz tolong nak pinjam 1,000, kita pun bagi pinjam. Dia kata kita tanya nak bayar bila? Dia nak bayar 2 bulan lagi. Sampai 2 bulan lagi tuan-tuan, kita pun minta macam mana hutang saya. Kalau ikut perjanjiannya hari ni, dia kata saya tak mampu lah Ustaz, minta tolong tangguh lagi boleh tak? Jadi orang yang melepaskan keringanan seorang mukmin, dia memang tak mampu. Kita tengok memang kalau ikut keadaan sekarang ni, memang dia tak mampu nak membayar hutang tersebut. Dia pun minta tangguh. Dan kalau kita nak mendapat pahala yang lebih daripada Allah Ta'ala, maka bagilah penangguhan itu ke tempoh yang dia mampu untuk membayar. Jadi itu sebab tu kalau dia kata bila mampu ni, 2 bulan lagi, 2 bulan pun 2 bulan. Tapi kadang-kadang ada orang tuan-tuan boleh sebulan cukup. Kan? Dia minta 2 bulan, kita bagi sebulan tuan-tuan. Memang dia tak boleh nak bayar. Sebab apa? Daripada awal dia minta 2 bulan. Bila sebulan kita datang, minta hutang tak boleh lah. Jadi dalam hadis ini menggambarkan kepada kita, kalau orang kita beri hutang kepada orang, minta tempoh tangguh, maka hendaklah kita bagi tempoh kepada tempoh yang dia mampu untuk membayar. Sebagaimana Allah sebut, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalaulah orang berhutang itu mengalami kesempitan, maka lihatlah, tanyalah dia kepada mereka, tempohkanlah kepada mereka sampai dia lapang kepada untuk membayar akan hutang tersebut. Jadi pahala berhutang ni tuan-tuan, bagi hutang ke orang ni banyak. Pertama, bagi itu dah dapat pahala dah. Yang kedua, tiba-tiba dia tangguh pembayaran sebab dia tak mampu. Kita pun menangguhkan pembayaran tersebut dan dapat lagi satu pahala. Dan kalau dah 2-3 kali dia minta tangguh tuan-tuan, maka ulama kata pemberi hutang memaafkan semua hutangnya atau sebahagian daripada hutang tersebut. Itu juga dapat pahala yang berbeza, yang lain, sebagaimana yang telah disebut oleh banyak hadis-hadis lain menggambarkan akan perkara ini. Jadi dia ada 3 keadaan dalam bab hutang. Pertama, bagi hutang kepada orang satu pahala. Yang kedua, bila dia tak mampu bayar, kita bagi tempoh. Tak apa, bila mampu 2 bulan, kita bagi tempoh 2 bulan, itu juga dapat pahala. Dan tiba-tiba lepas 2 bulan dia datang, dia kata saya juga tak mampu nak bayar, tak apa, saya halalkan separuh daripada hutang, pun dapat pahala yang lain. Tiba-tiba dia datang kali keempat, dia kata saya halalkan semua daripada hutang. Alhamdulillah, banyak ganjaran pahala yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang berhutang itu mengalami kesempitan, bagilah dia tempoh. Kalau tak mampu, sedekahkan duit tersebut adalah lebih baik bagi kamu, seandainya kamu mengetahui itu ganjaran yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi zillih. Barang siapa yang menangguhkan tempoh pembayaran hutang kepada orang yang tidak mampu atau memaafkan hutangnya, maka Allah Ta'ala akan menaungi di bawah naungan dia di akhirat kelak. Maknanya di antara golongan yang akan mendapat naungan hari akhirat kelak adalah orang yang menangguhkan tempoh pembayaran hutang kepada orang yang tidak mampu ataupun memaafkan terus hutangnya tersebut. Ya?
Jadi sebab tu kalau orang pinjam duit kita RM5 lah tuan-tuan, katalah pinjam RM5, kan pergi jalan lupa tertinggal pula duit, dan pinjam RM2 sekejap, kan kita pun bagi pinjam RM2. Waktu itu janganlah kita halal. Kalau dia halal tu tuan-tuan, alhamdulillah kita dapat pahala lebih ganjaran daripada itu. Tapi kalau RM1,000 tu minta lah, RM1,000 tu tuan-tuan minta. Tapi kalau setakat RM20-30 tu, yang kadang-kadang bukan dia tak nak bayar, kadang-kadang dia terlupa tuan-tuan, bagilah halal je lah. Mudahkanlah cerita tersebut agar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan naungan yang tidak ada naungan lain di sisi Allah Ta'ala di akhirat kelak, ya. Begitu juga sabda Nabi SAW yang lain yang bermaksud, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah di hari kiamat, maka hendaklah dia memberi keringanan kepada orang yang tidak mampu membayar hutang atau memaafkan hutangnya. Banyak hadis lain dia kata, kalau nakkan keringanan diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat, hendaklah dia memberi keringanan kepada orang yang tidak mampu membayar hutang ataupun memaafkan akan hutang. Ustaz, saya ni jarang Ustaz bagi pinjam ke orang. Saya ni pinjam ke orang banyak. Bank, kereta, rumah, kereta 2 biji, rumah 1. Itu pun kalau 1 rumah lah. Kalau 2 cawangan dia, 2 rumah, kan banyak tuan-tuan, kan. Jadi banyak hutang tersebut. Jadi kita kena selesai. Sebab itu dalam bab pengurusan kematian pun tuan-tuan, bila dah mati seorang, sebelum diagih atau satu, selesaikan hutang tu. Kadang-kadang hutang itu dipandang enteng. Tengok-tengok. Sebab tu ada orang kata roh tergantung-gantung, bukan roh tergantung tuan-tuan, ya. Maksudnya di akhirat kelak Allah Ta'ala tidak akan bila dihisap manusia yang berhutang ini, Allah Ta'ala akan tentukan di akhirat kelak, panggil balik orang yang berhutang itu. Nampak? Panggil balik. Katalah saya berhutang dengan tuan-tuan, tiba-tiba bila saya mati, saya tidak bayar hutang saya tuan-tuan, dan tuan-tuan pun masih tidak istilahnya menghalalkan hutang saya. Di akhirat kelak Allah Ta'ala akan panggil dua-dua ini. Dia ni ada hutang dengan kamu. Kalau dia ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dapat masuk syurga disebabkan banyak amalan yang telah dilakukan, tapi disebabkan sangkut hutang, Allah Ta'ala akan panggil